access GeoGebra Classic versi online. Okey. Jadi apabila cikgu klik link ni, link tu akan membawa cikgu kepada geogebra.org/classic. Dan sebenarnya GeoGebra ni ada banyak version lah. So untuk hari ni version yang saya akan guna adalah GeoGebra Classic, dan versi online. Dan kalau ikutkan ada banyak menu ataupun tools dalam GeoGebra ni. Jadi cikgu kena explore lah sedikit demi sedikit. Nanti cikgu akan jadi expert lah. Kalau tak jadi expert pun cukup-cukup makan pun sudah okey dah. Jadi kalau cikgu lihat di bahagian sebelah atas, sebelah kiri, di sini ada tools. Cikgu boleh klik dan check setiap satu tool ni. Yang pertama ni macam cursor kan. So dia ada move, free and shape dengan pen. Saya perkenalkan dulu, nanti kalau sempat kita akan explore lah. Dan memang tak sempat untuk kita gunakan semua tools ni. Dan yang kedua adalah point. Di bawah point ni kita ada beberapa sub tools. Dan hari ni kita akan guna beberapa daripada tools ni. Yang kedua ni, bukan kedua, yang ketiga ni berkaitan dengan line lah. Yang biasa kita guna adalah line dengan segment. Dan yang keempat, di sini ada perpendicular line, parallel line, perpendicular bisector. Biasa kita guna semua tools ni untuk locus. Dan yang seterusnya polygon. Kalau kita nak lukis polygon, kita akan guna tools di bahagian ni. Dan yang seterusnya adalah tools-tools yang berkaitan dengan bulatan. Lepas tu kita ada tools berkaitan dengan ellipse. Dan kita ada tools berkaitan dengan angle. Dia lebih kepada ukuran lah. Dia boleh buat ukuran. Contoh dia boleh ukur angle. Lepas tu boleh ukur panjang, luas, kecerunan. Dan ini antara tools yang popular lah di bahagian ni. Dan tools di bahagian ni biasa kita guna untuk topik translasi. Hari ni saya tak sentuh lah bahagian ni. Lepas tu kita ada tools untuk slider, text, image, button dan sebagainya. Ini advance sikit lah. Dan yang terakhir, yang ni untuk zoom in, zoom out, untuk gerakan apa kita panggil screen. Dan sebagainya. Biasa kita akan guna 1, 2, 3 lah. 3 yang atas ni. Kemudian kalau cikgu lihat di sebelah kanan, sebelah kanan atas sekali ada 3 palang. 3 palang yang mendata. Kalau cikgu klik di bahagian ni, di sini ada menu file. Di bahagian file ni, sebenarnya yang asas yang utama tu adalah file. Di bawah file ni dia ada new, open, save, export image, share, download as, print preview. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni sebenarnya sub kepada file. So apabila kita klik edit, nampak tak? Yang apa kita panggil menu tadi itu sudah hilang. Sekarang kita ada undo, redo, copy, paste. 4 sub menu. Bukan 4, 5. Sorry, 6. Termasuk dengan select all. Kemudian kalau kita klik pada bahagian yang paling penting, kita akan guna bahagian file ni sebab kadang-kadang kita akan export image ataupun download lah. Kemudian satu lagi adalah yang saya tunjukkan yang penting saja. Nanti cikgu boleh explore lah yang lain-lain. Kemudian kita ada bahagian view. Ini penting. View. Algebra. Grafik. Buat masa ni
ada dua bahagian yang sudah tick. Okay, kalau saya untick bahagian algebra, nampak tak menu sebelah kiri tadi sudah hilang. Saya tick balik. Okay, bahagian input tu dah muncul balik lah. Okay, begitu juga dengan bahagian graphics. Okay, so kalau saya klik bahagian graphics, okay, maksudnya saya dah untick lah. Apabila saya dah untick, okay, SATA Cartesian yang kita nampak sebelum ni sudah hilang. Okay, saya tick balik. Okay, jadi SATA tu muncul balik. Okay. Okay, next. Ini bahagian input. Ini sangat penting lah, bahagian input. Okay. Di sinilah kita akan masukkan command lah. Okay, apabila saya klik bahagian input ni, okay, nampak tak? Kita dapat apa kita panggil keyboard lah, keyboard. Okay, keyboard built-in untuk GeoGebra. Okay, kita lihat sedikit tentang keyboard GeoGebra ni. Okay, yang pertama kita ada macam kuasa, kuasa 2, punca kuasa. Okay, ada simbol-simbol matematik yang kita biasa gunalah. Okay, dan juga variable lah X, Y kan. X, Y, Z ni kita selalu guna, termasuk dengan pi. Okay, dan kita ada nombor, okay, ada operasi darah, bahagi, tolak dan sebagainya. Okay, kemudian kita klik pada fx, okay. Ini fungsi yang special sikit lah, fungsi sin, cos, tangent, okay, apa kita panggil log, okay, dan sebagainya. Okay, lepas tu kita klik ABC, yang ni lebih kepada okay, tulis alfabet lah, alfabet, okay, huruf-huruf. Okay, dan satu lagi jangan terlepas pandang, di bawah ni kita ada simbol-simbol matematik, okay, alfa, beta, gamma kan. So kita klik sini, okay, muncul lah. Yang ni adalah Greek letters lah. Okay, dan yang terakhir, yang ni beberapa operasi, okay, simbol simbol bagi beberapa operasi matematik lah. Antaranya adalah okay, subset, okay, ada simbol infinity, okay, dan sebagainya. Okay, so yang satu lagi. Okay, so di sebelah kanan, paling ujung tu, mungkin cikgu akan nampak ada apa kita panggil zoom in, zoom out. Okay, kalau saya klik zoom in, so apa yang berlaku adalah dia semakin besar lah. Okay, pada masa yang sama kita juga boleh guna apa kita panggil mouse untuk besarkan ataupun kecilkan. Maksudnya zoom in ataupun zoom out. Okay, kalau kita gerakkan ke apa kita panggil bola mouse kan. Kalau kita gerakkan ke depan, okay, forward, apa yang berlaku, dia akan zoom in. Kalau kita gerakkan dia ke belakang, kalau kita reverse, dia akan jadi zoom out. Okay, dan selepas kita zoom in ataupun zoom out, okay, lepas tu kalau kita klik, ada satu apa kita panggil ikon, bentuk rumah. Kalau kita klik, okay, ikon tu apa yang berlaku, dia akan balik kepada saiz asal. Saiz asal. Okay. Okay, dan di bawah sekali kita ada okay, apa kita panggil ikon untuk full screen. So apabila saya klik ikon ni, nampak tak? Saya dapat paparan penuh. Okay, dia jadi full screen. Okay, kita tak nampak lah bahagian URL dan sebagainya. Okay, so yang tu adalah pengenalan kepada apa kita panggil menu-menu yang ada di dalam GeoGebra Classic. Okay, okay, ada satu lagi ya. Tadi saya terlepas pandang. Okay, di bawah 3 palang tu, okay, ada satu lagi ikon yang ada macam bulatan, ada segitiga, lepas tu ada 3 palang. Okay, kalau kita klik menu tu, okay, ada lagi sub menu yang akan pop up. Okay, cuba kita klik, okay, yang ada apa kita panggil satu garis menegak, satu garis mendatar. So apabila saya klik okay, ikon ni,
apa yang berlaku adalah paksi X dengan paksi Y hilang. Okey, so apabila kita klik balik, okey, paksi itu akan muncul balik lah. Okey, dan seterusnya, yang ni untuk grid. Okey, apabila kita klik butang ni, apa yang berlaku, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 submenu. Okey, saya klik yang pertama, apa yang berlaku, grid itu akan hilang lah. Okey, yang kedua, dia muncul balik. Yang ni pola lah. Okey, dan yang keempat, yang ni untuk isometri. Okey, next. Yang ni yang bersama dengan yang apa tu, ikon rumah yang kita tengok tadi. Okey, so biasa kita akan guna 1, 2, 3 ni lah. Dan satu lagi yang bentuk gear ni. Okey, ini pun penting juga. Okey, gear. So bila kita klik ikon gear ni, okey, kita ada basic, x-axis, y-axis, grid. Yang ni kita guna untuk adjust dia punya apa kita panggil grid lah. Berapa nilai minimum, maksimum dan sebagainya. Okey, dan juga ratio dia lah. Okey, tak apa. Yang ni mungkin kita boleh explore nantilah. Okey, saya balik kepada grid bentuk Cartesian. Okey. So apa yang kita akan belajar untuk hari ni? So saya dah plan lah beberapa apa kita panggil bahagian yang simple lah untuk hari ni. Okey, antaranya kita akan cikgu tak payah risau, saya ada sediakan lah nota yang asas. Okey. Okey. So yang pertama kita akan lihat macam mana nak hasilkan locus. Okey, locus ada dua jenis locus yang kita akan lihat untuk hari ini. Yang pertama adalah satu titik yang mempunyai jarak yang tetap daripada satu titik tetap. Maksud dia locus ni adalah satu bulatan. Okey. So apa yang kita buat? Okey. Saya harap cikgu boleh hands on lah. Okey, boleh buat bersama dengan saya. Okey. So, yang pertama saya nak cikgu klik point. Okey, point. Klik pada point. Lepas tu cikgu klik lah di mana saja yang cikgu suka. Okey, sebagai contoh saya pilih koordinat 1, 1. Okey, 1, 1. So, apabila saya klik pada koordinat apa kita panggil koordinat 1, 1 di sebelah kiri ataupun di bahagian input, cikgu nampak A sama dengan kurungan 1,1 tutup kurungan. Jadi sebenarnya cikgu juga boleh type daripada cikgu klik, cikgu juga boleh type. Sebagai contoh saya akan delete yang ni. Cuba kita lihat. Sekarang saya sedang type A sama dengan buka kurungan 1,1. Lepas tu saya enter. Ada satu titik yang berlabel A sudah muncul pada kedudukan X1, Y1. Okey. Setakat ni ada sebarang soalan tak cikgu? Okey. Saya harap cikgu ingat pesanan saya. Sekali-sekala cikgu boleh on lah, on mic. Lepas tu boleh jawab lah supaya senang untuk saya teruskan. Ada soalan cikgu? Boleh saya teruskan? Okey. Boleh Okey. Sekarang dan satu lagi setiap kali kita dah buat satu command ataupun satu task, saya nak cikgu klik balik cursor yang sebelah kiri tu. Kalau tidak command yang sama akan aktif. Sebagai contoh tadi kita klik satu titik kan. Kalau cikgu tak balik kepada bahagian cursor ni, apa yang berlaku kalau cikgu klik
dia akan hasilkan satu lagi titik. Cikgu klik saja dapat satu lagi titik. Sebab command tu masih lagi aktif. Sebab tu selepas kita selesai satu command ataupun satu task, okey, sila balik kepada cursor. Okey, kita klik balik cursor. Okey, sekarang pada titik A yang kita create tadi, okey, cuba klik right click. Okey. Setting. Okey, cuba klik fix object. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita right click. Okey, klik setting. Okey, kemudian di paparan ni kita pilih fix object. Okey, kita klik fix object Boleh juga? Okey, next. Okey, sekarang saya nak cikgu pilih ikon bulatan bulatan ni. Boleh? Kita pilih yang ni, bulatan. Okey. Okey, circle, center and radius. Okey, kita pilih yang kedua. Okey, kita pilih yang kedua. Kemudian, okey, kalau cikgu lihat di bawah ni ada arahan circle, center, radius. Okey. Okay, select center point dan enter radius. Okay, kadang-kadang kita akan dapat apa kita panggil arahan macam mana kita nak guna tools tersebut. Okay, jadi yang pertama kita pilih center. Jadi dalam kes ni A adalah titik tetap. Okay, so saya klik A, kemudian dia minta radius. Okay, so bayangkan kita ada satu titik yang sedang bergerak pada jarak 5 unit pada titik tetap, dari titik tetap A dengan koordinat 1, 1. Okey. Jadi jejari untuk bulatan tersebut adalah 5 unit. Jadi kita masukkan 5. Okey. Lepas tu kita klik OK. Okey. Boleh juga? So saya harap cikgu dah dapat satu bulatan. Boleh juga? Okey. Okey, next. Balik kepada bahagian titik titik. Kita pilih point. Okey, kita klik pada apa kita panggil lilitan bulatan ni. Okey, kliklah mana-mana tempat yang cikgu suka. Okey. Boleh Okey. Dan jangan lupa selepas kita dah selesai satu task, sila balik kepada cursor. Okey. Dah balik dah Okey. Sekarang apabila saya klik pada titik B ni, dan saya gerakkan dia, cikgu nampak tak? Titik B ni sedang bergerak melalui bulatan tu. Okey. Dia tak keluar Kalau cikgu nak tarik dia keluar daripada lilitan tu pun tak boleh. Okey. Betul tak cikgu? Saya rasa agak cemas ni. Okey, sebab tak ada orang respon ni. Boleh ke ni? Cikgu Aslina. Boleh ke ni? Ataupun saya terlalu laju? Laju ke ni? Ataupun tak, boleh ikut? Boleh. Boleh Okey. Okey, now. So, kita dapati titik B ni akan gerak pada bulatan yang terhasil sebelum ni Okey. Sekarang apa yang saya akan buat? Okey. Kita pergi ke bahagian input input. Okey. Ada 1 2 3 ada 3 item kan dekat sini. Okey. Cuba lihat circle circle. Okey, saya akan klik pada bahagian bulatan yang warna grey dekat sini Okey, cikgu punya warna lain sedikit. Okey, saya klik So apabila saya klik bahagian ni, apa yang berlaku? Bulatan tu hilang.
Maksudnya kita tak delete bulatan tu, cuma kita sembunyikan, kita hide dia. Okey, apabila kita klik balik, bulatan tu muncul. Begitu juga dengan item-item yang lain. Okey, kalau kita klik, okey, nampak tak? Titik A tu sudah hilang. Okey. Apabila saya klik balik, A muncul balik. Begitu juga dengan titik B, kita klik, okey, B hilang. Okey, apabila kita klik balik, dia muncul. Sekarang saya akan hilangkan bulatan tu. Okey, next. Okey, apabila kita cuba gerakan P ni, dia masih lagi sedang bergerak ikut satu bulatan. Okey. Jadi saya nak cikgu right click pada titik B. Okey. Okey, kemudian klik pada show trace. Okey. Klik pada show trace. Boleh? Show trace. Right click. Klik pada show trace. Okey. Sekarang, okey, kalau kita tarik dia, nampak tak apa yang berlaku? Okey, kita dapat laluan, laluan untuk titik B. Betul tak? Okey. Dapat tak laluan ni? Okey. Cikgu boleh gerakkan dia kiri kanan. Dia akan dapat laluan. Okey. Bukan sekadar itu saja. Kita klik. Okey, right click. Right click sekali lagi. Kali ni kita klik animation. Okey, kita klik animation. Okey. So apa yang berlaku? Titik B akan bergerak sendiri. Okey. Okey, dan kita juga boleh control okey, animation ni. Okey. Contoh kalau kita klik bahagian pause dekat sini, dia berhenti. Okey, kita klik balik. Okey. Titik B tu gerak balik. Lepas tu kita juga boleh okey, control dia punya kelajuan, speed dia. Okey. So 6 kali. Okey, sangat laju. Okey, kita pause balik. Okey. Okey. So yang pertama ni dapat you? Inilah task yang pertama Okey, kita ikut step ni, kita dapat locus untuk bulatan. Boleh kita teruskan? Boleh, boleh. Boleh Okey. Okey, terima kasih kepada yang beri respon. Okey. Okey, next. Okey. Okey, saya refresh. Okey. Sebelum tu katakan kita nak copy copy apa kita panggil output yang kita dapat ni. Okey, dan satu lagi apabila kita zoom in zoom out, nampak locus tu hilang lah. Okey, apabila kita klik play balik, dia tak nampak kan? Kenapa? Sebab jangan lupa cikgu kena right click, kena klik show trace show trace. Okey, barulah cikgu klik. Okey. Kenapa tak dapat macam tadi? Sebab dia sedang bergerak dengan sangat laju kan? Okey, apabila cikgu slow down, barulah dia dapat macam satu bulatan yang lengkap. Okey. Okey, tak apa. Nanti cikgu boleh explore lah satu-satu. Okey, sekarang kalau kita nak dapat dapatkan gambar ni kan. Okey, kita pergi ke yang 3 palang tu. Okey, bahagian file, export image. Okey, export image. Okey, saya nak bagi dia jalan dulu, baru saya nak export image. Okey. Okey, dah. Okey. Oops. Okey, so animation tu dia tak record
Okay, tak apa. Maksudnya kita masukkan circle lah. Okay, so kalau kita nak dapatkan gambar dia, kita okay, right, kita klik 3 palang tu. Okay, export image. Okay, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita boleh download gambar tadi, ataupun kita boleh right click, okay, save image ataupun copy. Okay, so dalam case ni saya tak nak download dia. Okay, saya nak terus okay, right click, saya nak copy image. Okay, so lepas kita dah copy, kita boleh paste lah, paste dekat contoh dalam okay, Word dan sebagainya. Boleh cikgu? Okay. Okay. Dan kalau kita nak dapatkan apa tu animation kan, animation dia, okay, sebenarnya cikgu boleh guna PowerPoint lah. Okay, boleh record animation tu guna PowerPoint. Yang tu mungkin saya tak nak sentuh untuk hari ni lah. Okay, next kita akan lihat locus. Okay, untuk satu titik yang sedang bergerak dengan keadaan dia sentiasa sama jarak daripada 2 titik. Okay, maksud dia kita akan dapat perpendicular bisector lah. Yang ni senang sikit. Okay, jadi saya refresh. Apabila saya refresh ataupun reload, yang lama tu hilang lah. Okay. Okay, sekarang okay, secara random kita akan okay, hasilkan 2 titik. Okay, so ada 2 pilihan sama ada cikgu boleh terus type koordinat titik itu di bahagian input, ataupun yang kedua cikgu boleh pilih ikon dekat atas ni Okay, saya akan pilih yang ni. Saya akan hasilkan satu titik. Katakan titik dia adalah okay, 1, 2, koordinat 1, 2, dan satu lagi titik mungkin koordinatnya adalah mana? Okay, 4, 5. Okay, 4, 5 Okay, kalau cikgu lihat di sebelah kiri di bahagian input, koordinat untuk titik A adalah 1, 2, dan untuk titik B koordinat dia adalah 4, 5. Boleh? Okay, next. Jangan lupa lepas kita dah selesai kita klik balik okay, cursor ni, dan sekarang okay, saya nak cikgu pilih okay, okay, 1, 2, 3, 4 yang nombor 4. Okay, perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4 yang nombor 4 ni perpendicular bisector. Okay, kita pilih perpendicular bisector. Kemudian kalau cikgu baca di sini, select 2 points and 1 segment or 1 segment. So dalam case ni kita ada 2 titik lah. So kita akan klik dua-dua titik. Yang pertama titik A, okay, kemudian titik B. Okay, so automatik sebenarnya kita dah dapat dah perpendicular bisector kan, sebab dia lukis. Tapi kita nak tunjukkan pelajar konsep locus, macam mana titik itu bergerak kan. So sama juga macam locus untuk bulatan. So kita okay, letakkan satu titik pada garisan. Macam tadi kita letak titik itu pada lilitan bulatan. Sekarang kita letak titik itu pada garis membagi 2 sama serenjang. Okay, perpendicular bisector. Cikgu boleh letaklah mana-mana kedudukan sepanjang garis yang terhasil tu. Okay, sebagai contoh saya letak di sini, ini titik C. Okay, saya klik balik cursor. Okay, apabila saya gerakkan titik C ni, titik C ni memang bergerak sepanjang garisan tu sahaja. Dia tak gerak kiri kanan. Dia tak keluar daripada garisan tu. Dia akan gerak sepanjang garisan tu sahaja. Okay. So sama macam tadi, apa yang kita akan buat, kita akan okay, sembunyikan. Kita akan hide okay, perpendicular bisector tadi. Okay, garisan tadi hilang dah. Okay, kita right click pada titik C. Okay, kita
klik pada show trace. Dan sekarang apabila kita gerakkan titik C, okey, apa yang berlaku? Kita dapat satu garisan kan, garis lurus. Okey. Dan sebenarnya kita boleh hasilkan animation. Okey, kita right click sekali lagi, kita klik animation. Okey. Okey, dapat dah animation dia. Okey, sebenarnya dia dah keluar kan. Nanti dia akan okey, muncul balik dari bawah. Okey. Dari bawah dia ke atas. Okay. Kenapa di sini dia tak bercantum? Sebab dia laju sangat. Okey, mungkin kita perlahankan dia. Perlahan sangat ni. Okey. Okey, yang ni yang apa kita panggil task yang kedua. Okey. Lengkaplah. Okey, so ingat juga. Kalau kita nak dapat trace yang penuh, yang lengkap, dia punya speed untuk animation tu mesti perlahan. Okey. Berjaya tak untuk dapat okey paparan macam ni? Dapat? Okey, terima kasih Cikgu Puan. Okey. Cikgu Dayu. Okay, thank you for the response. Okay, jadi cikgu-cikgu lain pun saya harap okay, ikutlah Cikgu Liu mestilah boleh. Okay. Okay, next. Okay, yang tu untuk locus lah. Okay, sekarang kita lihat something yang senang sikit. Okay, itu untuk graph linear. Graph linear. Okay. Sekarang saya akan refresh balik. Sebenarnya kita boleh refresh ataupun kita boleh apa kita panggil klik new lah. Okey. Okey, sekarang saya akan masukkan dua persamaan untuk garis lurus. Okey. So saya tak nak fikir panjang, saya akan terus ambil persamaan yang pertama iaitu y sama dengan time y sama dengan 2x tolak 1. Okay, nampak you? Y sama dengan, okay, cikgu sebenarnya tak payah type okay, double dot semua. Okay, cikgu cuma perlu type y sama dengan 2x tolak 1. Okay, yang seterusnya, okay, y sama dengan, okay, y sama dengan y sama dengan 2 tolak x. Okay, dah dapat dah dua garisan. Okay. Kita masukkan saja persamaan garis lurus. Okay, garisan tu akan muncul lah. Okay, sekarang katakan saya nak tukar warna untuk dua-dua garisan ni. Okay, macam mana? So, apa kita buat? Kita right click. Bukan, sorry. Kita select dulu. Okay, garisan. Okay. Kita right click. Pergi ke bahagian setting. Okay. Kita klik pada bahagian color. Okay. Mungkin saya nak pilih warna biru. Okay, saya klik biru lah. Okay, lepas tu saya pangkas saja. Jadi warna untuk garisan ni sudah tukar jadi biru. Sebenarnya kita juga boleh tukar apa kita panggil ketebalan garisan. Okay, boleh juga jadikan dia garis putus-putus. Okay, sebenarnya kalau cikgu klik garisan ni, nampak tak? Ini shortcut lah. Okay, mungkin kita guna shortcut tu untuk garisan yang kedua. Okay, kita klik garisan. Okay, ada warna hitam kan? So kita klik sini, kita terus tukar warna dekat sini. Okay, mungkin saya nak pilih warna orange. Kan? Warna orange. Lepas tu kalau kita klik pada
bahagian garisan ni kita klik. Okey, di sini kita boleh kontrol dia punya ketebalan garisan. Okey. Dan juga jenis garisan. Kita boleh jadikan dia garis putus-putus. Okey, contoh di sini saya dapat garis putus-putus. Okey. Tapi dalam kes ni saya nak garis penuh, solid line. Okey. Boleh juga? Kita klik saja garisan tu. Okey. Dia automatik bahagian ni akan pop up. Dari situ kita boleh terus tukar warna, jenis garisan, lepas tu ketebalan garisan. Okey. Dan kalau cuba kita klik set label style. Okey, ada hidden, name and value caption. Okey, buat masa ni apa yang kita tertera dekat sini adalah F kan. So kalau kita klik hidden, sorry, yang ni untuk garisan yang warna orange. So tadi ada G cuba kita tengok balik. Kan? Ada G dekat sini. So apabila saya klik hidden, G itu hilang. Sekarang kita cuba klik name and value. Apabila kita klik name and value, bukan saja G keluar, kita juga dapat persamaan garisan. Katakan kita nak persamaan garisan saja. Jadi apa kita buat? Kita klik ni, kita pilih value sahaja. Dia lebih standard lah. Y sama dengan 2 tolak X. Kita buat benda yang sama untuk garisan yang kedua. Saya gerakkan dia sebelah kiri sikit. Buat masa ni apa yang kita nampak adalah F sahaja. Kita klik F. Garis warna biru ni. Kita klik ikon yang ada AA ni, set label style. Kita terus pilih value. So persamaan untuk garisan yang pertama tertera pada graf iaitu Y sama dengan 2 tolak X. Yang kedua Y sama dengan 2X tolak 1. Boleh juga? So sebenarnya persamaan garisan ni ada beberapa bentuk kan. Kita ada bentuk umum, kita ada bentuk kecerunan. So yang ni ada bentuk kecerunan. So katakan kita right click. Right click garisan tersebut. Apa yang kita nampak adalah equation. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 format. Katakan kita nak dalam bentuk umum ataupun general form. Cuba kita klik sini. So persamaan tu sudah tukar jadi negatif 2X tambah Y tambah 1 sama dengan kosong. Ini general form lah. Bukan saja dia tukar dekat sini, di bahagian input pun persamaan tu tukar juga. So kita ada 2 option dekat sini. Satu dalam bentuk yang kita type tadi. Yang kedua adalah persamaan dalam bentuk cuba kita lihat untuk graf yang kedua. Saya right click. Saya cuba tukar dia kepada bentuk equation AX. Saya pilih yang ni, yang pertama. Dia jadi X tambah Y sama dengan 2. Boleh juga? Saya harap yang ni jelas. Sebenarnya saya nak dapatkan titik persilangan untuk 2 garisan ni. Memang jelas lah titik persilangan dia adalah 1, 1. Kalau ikutkan kita boleh klik titik A ni terus boleh letak kan dekat sini. Tapi dalam case ni kita nak GeoGebra sendiri cari titik persilangan. Jadi untuk itu kita pilih intersect. Kita pilih intersect. Kita klik garisan yang pertama. Kemudian kita klik garisan yang kedua. Saya ulang sekali lagi. Kita pilih intersect. Kita klik saja kedua-dua garisan secara berturutan. Selepas kita klik saja pada kedua-dua garisan, automatik kita dapat titik persilangan. So ada titik A dekat sini. Pada masa yang sama di bahagian input ada titik A intersect GF. Dia tunjuklah yang sebenarnya titik A ini adalah persilangan untuk garisan
dengan garisan G dengan garisan F. Dan koordinat untuk titik tersebut adalah 1, 1. Okey. Sebagai contoh, kalau kita ajar pelajar tentang persamaan okey, serentak yang melibatkan dua persamaan linear. Okey, sebenarnya kita boleh tunjuklah kita kaitkan okey, jawapan yang kita dapat daripada sama ada elimination method ataupun okey, substitution method dengan jawapan yang kita dapat daripada kaedah grafik. Okey. Okey, dan kalau kita nak okey, dan dapatkan label okey untuk titik A okey, sorry. Okay. Saya klik bahagian titik A. Okay. Set label. Okay. Okay. Name and value. Okay. Kalau saya klik name and value, dia tunjuk A bersama dengan koordinat dia 1, 1. Okay. So kalau kita nak dapatkan gambar ni, apa kita buat? Okay. Kita klik yang 3 palang di atas. Okay. Export image. Okay. Okay, right click to copy the clip. Clipboard. Tadi saya ada tunjuk sama ada kita boleh terus download. Okay, kalau download dia terus download lah. Okay. Okay, nanti cikgu boleh buka lah show folder, lepas tu boleh ambil gambar tu. Okay. Tapi kaedah yang lagi senang adalah kita export, kita right click, copy sahaja. Okay, copy copy, lepas tu kita paste lah dekat Word. Ataupun mana-mana dokumen yang kita nak. Okey, so selesai Okey, task yang ketiga. Okey. Setakat ni ada soalan cikgu? Okey, tak ada Okey, next. Okey, sistem persamaan linear. Okey. Okey, ini benda baru kan dalam silibus matematik tambahan untuk bab 3 Okey. So konsep dia lebih kurang sama juga. Okey, saya refresh dulu. Okey, reload. Okey. Okey, saya akan guna 3 persamaan. Okey, persamaan yang pertama. Harap cikgu boleh nampak okey, persamaan dia iaitu 2x tolak 4y tambah z sama dengan 3. Okey, kita enter. Okey. Boleh? Okey, kalau cikgu perasan tadi apabila kita masuk persamaan okey, untuk task yang ketiga tadi, kita masukkan persamaan saja, kita terus dapat satu garis. Ya, Cikgu Catherine? Tak ada, apa tu? Tak ada. Cikgu Aslina? Oh, okey, tak ada soalan ya. Ada soalan tadi. Tak nampak garis equation ini? Apa dia? Tak nampak garis untuk equation ini? Nanti saya akan terangkan. Sekejap cikgu. Okey. Okey, memang tak muncul kan? Tak ada masalah. Nanti saya akan explain kenapa tak ada garisan. Okey, dan persamaan yang kedua, 4x tambah 8y tambah 2z sama dengan 14. Okey. In case cikgu tak nampak, saya baca sekali lagi. Persamaan yang pertama, 2x tolak 4y tambah z sama dengan 3. Yang kedua, 4x tambah 8y tambah 2z sama dengan 14. Okey. Okey, dan yang terakhir, yang nombor 3 Okey. X tolak 2y tambah 0.5 z sama dengan negatif 1. Okey. Okey, enter.
Okey. So walaupun kita dah masukkan 3 persamaan kan, tapi di bahagian sini tak ada apa-apa. Okey. Kenapa? Sebab jangan lupa kita ada X, Y, Z. Apabila ada X, Y, Z, dia akan jadi 3 dimensi. Okey. Yang ni 2 dimensi sahaja. Sebab tu di sini kita tak nampak apa-apa. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey, kita klik 3 palang di atas ni. Okey, kita pergi ke bahagian view. Okey. Kita ada algebra. Saya harap cikgu masih ingat lagi. Tadi saya ada terangkan sedikit tentang bahagian view ni. Okey. Algebra ni untuk bahagian ni lah. Algebra. Grafik yang sata Cartesian. Okey. Sekarang saya nak cikgu untick grafik. Okey. Buang yang grafik itu. Okey. Tapi klik pada 3D graphics. Boleh? Untick pada grafik. Klik pada 3D graphics. Okey. Okey. Sekarang dapatlah. Okey. Okey. Lepas tu cikgu boleh klik pada apa kita panggil paparan ni, boleh gerakan klik dan gerakan so apa yang berlaku, kita boleh rotate lah rotate. Boleh cikgu? Okey. Okey, dan mungkin kita boleh tukar warna dia kan, warna. Okey, kita tukar warna untuk setiap sata ni. Okey, kita klik. Okey, setting. Okey, kita tukar warna dia. Okey, satu kita jadikan dia orange. Okey, yang satu lagi okey, yang ni kita tukar dia jadi warna biru. Okey. Okey. Okey, kenapa di sini kita tak dapat titik persilangan? Okey. Kalau cikgu perhatikan betul-betul mungkin cikgu boleh lihat sebenarnya okey, sata yang warna biru dengan warna cyan ni sebenarnya dia selari. Okey, selari. Sebab tu tak ada persilangan. Okey? Boleh cikgu? Tak ada persilangan okey. Okey, sekarang saya akan ubah persamaan dia. Okey. Okey, mungkin saya nak cikgu cuba dulu Saya bagi okey 2 minit. Okey, cuba cikgu masukkan okey 3 persamaan ni pula. Okey, 4x tolak 3y tambah z sama dengan -10. Yang kedua 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Okey, yang nombor 3 -x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Okey, cuba masukkan 3 persamaan ni Encik Desikan, can Ya, put ya. fraction or not? Ya, Kalau ada fraction punya boleh tak? boleh juga. How to type? Okey, macam mana nak type? Okey, kalau ada fraction cikgu, kalau cikgu klik bahagian input kan ada keyboard kan, keyboard. Okey, sorry biasa kalau fraction cikgu guna saja bahagian palang slash. Okey, contoh 1/2 x. Okey. Nampak cikgu? Kemudian slash.
Okey, faham. Okey, dah cuba tak? Dah masukkan tiga-tiga persamaan tu? Oh, sorry, tiga-tiga persamaan tadi. Ini yang pertama, X tolak Y Z sama dengan negatif 10. Yang kedua, 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. Dan yang ketiga, negatif X tambah Y tolak 5Z sama dengan ini kita zoom zoom out lah, zoom out maksud dia kalau kita kecilkan dia, okey, kemudian kalau kita gerakkan dia, kita akan nampak okey, yang ketiga-tiga sata ni iaitu sata warna apa kita panggil, sata warna biru, okey, yang orange dengan warna cyan okey, akan bersilang pada satu titik. Okey, di mana titik itu? Okey, titiknya adalah di sini. Okey. Jadi apa yang okey, tak macam yang 2D okey, di mana sistem itu boleh dapatkan intersection point So dalam case ni kita kena dapatkan intersection point tu dengan sendirilah Okey, so saya akan pilih point. Lepas tu saya akan okey. So inilah saya agak-agak inilah dia punya kedudukan. Okey. Okey, dah bukan dia. Kadang-kadang memang susah sikit kita nak dapatkan kedudukan. Bukan juga. Mungkin kita kena zoom sikit lagi. Okay. Okay, Mr. Liu boleh tolong tak? Kenapa dia tak dapat? Okay, dia punya koordinat tu memang okay, dan dah dekat lah. Kalau ikutkan kita kena dapat koordinat negatif 120. Cikgu Liu? Rasanya kalau lukis satu straight line dulu dekat plan tu boleh? Satu garisan. Kita nak dapatkan persamaan garisan tu.
dengan garisan tu lagi susah. Kan? Okay. Tapi kalau ikutkan dia punya persilangan adalah di sini ya, di sini. Okay. Ya. Dekat. Silap kot. Juga. What's the problem? Okay, sekejap saya check balik betul tak dia punya sama. Okay, 4x tolak 3y tambah z. X tambah y tambah 3z tambah dengan kosong. X tambah 2y. Okay. Betul? Okay. Saya ambil ya koordinat dia negatif 1, 2, 0 ya. Negatif 1, 2, 0. Okay, saya enter. Okay, ini adalah kedudukan dia. Okay. Okay. So ini alternative method lah. Kalau kita tahu apa dia punya titik persilangan, okay, kita boleh type koordinat tu. Yang ni nilai x, ini nilai y, ini nilai z. Okay. Dan kita boleh tunjukkan kepada pelajar bahawa penyelesaian untuk ketiga-tiga persamaan okay, adalah titik persilangan untuk ketiga-tiga satah. Okay. Encik Desikan. Ya. Encik Desikan. Tadi saya cuba nanti pattern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada kong, yang ada satah itu. Boleh tapak garis persilangan dua permukaan. Yang ada kong macam sukam punya, yang ada Yang ni ya. Bukan. Anapana A 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ketujuh. Ini ke-8, ketujuh. No, ketujuh. Okay. You can get the garis. So tadi saya cuba equation 1, 2 dia punya garis, 2, 3 dia punya garis, 3, 4 dia punya garis. Lepas tu saya tapak titik persilangan ketiga-tiga garis itu. Okay. Dapatkan dia punya garisan dululah. Ya. Maksudnya kita tak payah buat sendiri. Klik saja. Okey. So kita pilih Bukan itu. Tepi lagi. Satu lagi. Not that one. Bukan ini. yang ni. Kong, bukan piramid. Tepi lagi. That one. Okey. Okey. Lepas tu you pilih equation 1, 2. Tapak garis. Okay. 2, 3 tapak garis. 3, 1 tapak garis. Okey. Kemudian 3, 1 tapak garis. Belum lah. Okey, tapi dia jadi bercelaru sikit Lepas apalah. Okey, boleh juga. Okey, itulah So kadang-kadang kita kena kalau kita buang dia punya sata, kita akan nampak 3 garis itu sudahlah. Bagus juga. Okey, terima kasih Cikgu Catherine. Try and error. Bagus. Okey. Okey. Yang ni lagi jelas Okey. So hari ni saya pun belajar something new Okey. So sekarang kita boleh lihat dengan jelas. Okey. Mungkin boleh cuba nantilah Okey. Tapi biasanya kita nak tunjukkan kepada pelajar bahawa jawapan untuk yang 3 sistem persamaan ni adalah titik persilangan 3 satah. So kalau nak cepat, cikgu key in saja koordinat titik persilangan tu dia terus akan muncul pada apa kita panggil pada sistem graf. Dari situ cikgu boleh tunjuklah. Okay, next.
Okey. Okey, graf polinomial Okey, so sekarang kita tak perlukan 3 dimensi. Okey, saya refresh. So, lepas saya dah refresh, okey, cikgu kena ingat di bahagian view dia balik kepada algebra dengan grafik bukan lagi 3D graphics. Okey. Sekarang kita akan cuba lukis graf polinomial. So yang pertama adalah graf polinomial kuasa 2 So graf yang kita akan lukis adalah graf dengan persamaan y sama dengan 2x kuasa 2. Okey, macam mana nak akan kuasa 2? Kita ada dua pilihan. Okey, kita boleh tekan shift iaitu untuk dapatkan root hubung. Lepas tu kita boleh type 2. Okey. Lepas tu tekan arrow sebelah kanan bagi dia gerak sikit. Okey. Ataupun alternatif dia kita type y sama dengan 2x. Okey, kita klik keyboard. Lepas tu ada kuasa 2 dekat sini Okey, kita klik kuasa 2. Lepas tu kita tolak 1. Ini kita dah dapat graf kuadratik. Okey, dan seperti biasa kita boleh tukar warna, dia punya apa kita panggil ketebalan dan sebagainya, yang tu cikgu boleh buat kemudian. Okey. So biasanya kalau graf kuadratik ada 3 titik yang penting lah. Bukan 3 2 titik yang penting. Yang pertama adalah titik minimum maksimum. Yang kedua adalah dia punya punca Okey. So apa yang kita buat di sini, kita pilih titik. Kemudian kita klik extremum kita klik extremum. Terus kita select graf tadi. Maksudnya kita klik pada graf polinomial. So kita terus dapat titik minimum. Kita ulang perkara yang sama. Tapi kali ini kita pilih roots. Kita klik roots. Kemudian kita klik balik graf. Sekarang kita dapat dah dia ada 2 roots B dengan C yang ni simple lah Kita masukkan persamaan graf. Kemudian dari situ kita boleh dapatkan titik minimum, maksimum dan sebagainya. Okey, next. Kadang-kadang kita nak contoh kita nak buat soalan. Kita nak hadkan dia punya limit sebelah kiri dengan kanan. So macam mana kita nak buat graf macam tu? So dalam case ni apa yang kita akan buat? Saya akan guna persamaan yang sama. Jadi kali ni saya akan type function f u n function lepas tu kita terus pilih yang nombor 2 functions start x value n value saya akan pilih yang nombor 2 kemudian yang 3 perkara ni kita akan ubah saya akan type balik dengan 2x 1 kemudian pilih yang start value untuk x. So, mungkin saya nak start graf ni daripada negatif 2. Lepas tu kita buang yang n x value juga. Pilih untuk sebelah kanan dia. Mungkin saya nak 4. Mula-mula kita masukkan function kurungan bersama ataupun fungsi
polinomial diikuti dengan koma, okey, nilai X yang paling kiri, koma, nilai X yang paling ke kanan. Okey, lepas tu kita enter. Apa hasil dia? Okey. Okey. Apabila saya zoom, okey. Apa yang berlaku adalah graf tu okey, macam tak lengkap lah. Macam tadi kan dia bergerak sebelah kiri dan kanan secara berterusan. Okey. Bukan maksud saya graf ni tak lengkap, yang ni memang lengkap lah. Tapi dia bermula dari negatif, okey, 2 dan berakhir dekat okey 4. Okey. Kalau kita nak edit pun boleh juga. Okey, mungkin saya nak dia nak betul start dari negatif 2 dan berakhir dekat 2. Okey. Kadang-kadang dia boleh edit, kadang-kadang tak boleh. Tak apa. Okay. Function. Daripada kita pilih, okay, function start value x value kan. Kadang-kadang kita lebih senang kalau kita type saja. Tak payah select. Jangan select. Function, kurungan, okay, type saja y sama dengan 2x kuasa 2. Kita nak apa tu delete yang apa kita panggil dia punya persamaan start x value y value juga. Lebih baik kita type saja. Okay, comma negatif. Okay. So contoh kalau kita nak buat soalan kan, soalan kita guna kaedah ni lagi senang lah. Okay. Mungkin kita tak nak grid kan. So kalau kita tak nak grid, apa kita buat? Kita pilih ikon yang ada segitiga dengan bulatan ni, kita klik, lepas tu kita buanglah grid dia. Kita buang grid dia. Okay, maka kita dapat yang ni je. Okay, nanti kita boleh copy paste. Mungkin kita boleh lakukan sedikit editing lah. Okay. So kita dah lihat macam mana kita nak masukkan persamaan untuk satu graf polinomial yang tak ada had. Okey, kemudian yang kedua ada had, had kiri dengan had kanan. Okey. Okay, next. Okay. Okay. So kali ini kita akan lihat macam mana nak lukis graf polinomial dengan menggunakan titik. Okey, titik ya. Okey. Okay. Saya akan guna graf yang sama. Okay. Cuba kita right click. Bukan right click. Kita pilih 3 titik ni. Okay, 3 titik. Sorry. Okay. Okay, kita klik special points. Juga dia boleh automatic dapat roots, okay, nilai minimum maksimum, okay, dia punya apa kita panggil pintasan y dan sebagainya. Macam tadi kita pergi, okay, apa kita panggil, kita guna option extremum dengan roots kan. Ini lagi senang. Okay. Kita masukkan saja persamaan. Okay. Lepas tu klik special points, special points. Okay. So, terus boleh dapat dia punya titik-titik yang special. Biasanya kita akan dapat okay, punca-punca, titik minimum maksimum dengan pintasan y lah. Okay. Reload.
Okey. Sekarang saya nak cikgu masukkan 4 koordinat ni ya. Okey. So yang pertama titik A. Okey, cikgu boleh apply lah apa yang saya ajar tadi. Okey, macam mana nak masukkan koordinat ataupun titik. Okey, koordinat untuk titik yang pertama adalah -1, -1. Okey, maksudnya macam mana cikgu type ni? Sama dengan kurungan -1, -1. Okey. Tutup kurungan, enter. Ataupun cikgu terus boleh klik titik -1, -1. Yang kedua adalah 0, 1. Ya, mungkin saya tunjuk sekali lah. Okay, -1, -1. Ada dua pilihan sama ada kita type dekat sini ataupun kita boleh terus klik. Okey. Okey, ataupun B ya. Okey, B saya type. Okey. 0, 1. Yang kedua. Okay, yang ketiga adalah 1, 1. Okey, 1, 1. C sama dengan 2, 1. Okay. Dan yang terakhir 25. Okay. 25. Dan 2,5. Ada 1, 2, 3, 4 titik. Okay. Okay. So macam mana kita nak dapatkan satu graf polinomial yang melalui keempat-empat titik ini? Okey. So caranya adalah ada beberapa cara lah So salah satu caranya adalah kita type poly, fit poly, FIT-POLY. Okey, kemudian kurungan diikuti dengan A, B, C, dan kita enter. Ini cara yang paling simple lah. Okay, dapat cikgu? Okay, saya ulang sekali lagi. Lepas kita dah masukkan koordinat-koordinat titik, apa yang kita buat? Kita type poly, buka kurungan, kemudian kita masukkan koordinat dia. A, B, C, dalam case ni dia automatic detect yang apa kita panggil graf fungsi yang melalui keempat-empat titik adalah graf kubik. Graf polinomial kuasa 3. Boleh cikgu? So ini satu cara. Di mana kita lukis graf ni berdasarkan titik-titik. Option yang kedua, ini satu lagi jenis Okey. Tak macam tadi, apa kita buat? Kita terus masukkan titik dia. Bukan macam tadi kita masukkan satu persatu. So kali ni kita buat macam ni. Refresh. Saya harap cikgu boleh nampak. Okay. Fit poly. Okay. Kurungan. Okay. Ada satu lagi kurungan. Okay. Tak boleh tukar. Mesti guna kurungan macam ni. Kurungan yang kita biasa guna untuk set. Okay. Guna kurungan macam ni. Lepas tu kurungan. Okay, buka kurungan -1, -1. Ini adalah koordinat yang pertama. Okay. Kita letak koordinat yang kedua. Kita letak koordinat yang ketiga. Koordinat yang keempat. Kita tutup balik. Okay. Okay. Lepas tu Okay. Yang ni 3. Apa benda 3 ni? 3 ni adalah
kuasa untuk polinomial tu. Okay. So cubic kan. Jadi kita letak kuasa 3. Okay. Enter. Okay. So apabila kita enter, okay, cikgu boleh lihat automatik dapat graf. Okay, cuma bezanya macam tadi, okay, kita dapat lihat keempat-empat titik itu. Tapi di sini dia tak plot empat-empat titik. Dia terus plot graf. Okay, yang ni dapat tak cikgu? Ataupun saya nak ulang sekali lagi benda ni. Okey, buat dulu. Okey, saya bagi masa sikit. Okey, ulang. Okey, apa kita buat? Kita type poly kurungan. Lepas tu kita pilih kurungan, okey, yang kita biasa guna untuk set. Set. Okey. Dan di dalam kurungan yang set tu, okey, kita buka satu kurungan. Okey, kita masukkan koordinat yang pertama iaitu -1, -1. Ini adalah satu koordinat -1, satu koordinat. Okey. Okey, lepas tu koma, kita masukkan koordinat yang kedua iaitu 0, 1. Okey. Koma, koordinat yang ketiga 1, 1. Koma, koordinat yang terakhir 2, 5. Okay, dah selesai. Pastikan cikgu letak cursor tu selepas kurungan jenis set tu, koma, okey, masukkan kuasa untuk polinomial ni. Kuasa dia adalah kuasa 3 kan. Kita letak 3. Kemudian kita enter. Okey. Dapatlah graf dia. Okey. Ataupun saya akan masukkan function tu di bahagian komen. Paling tidak pun cikgu cubalah copy paste di bahagian input. Cuba lihat dapat keluar tak graf seperti yang saya tunjukkan di sini. Okey. Cikgu boleh copy paste. Copy paste. Okey, saya nak ingatkan cikgu, kalau cikgu tukar kurungan ni kepada bentuk lain, kurungan jenis lain, dia tak dapatlah graf macam ni. Dia akan keluar undefined. Ataupun dia keluar error. Okey, dah cuba cikgu? Okay. So konsep yang sama sebenarnya kita juga boleh guna untuk lukis graf garis lurus, kan? So kalau kita ada koordinat-koordinat, kita boleh masukkan. Lepas tu di bahagian ujung tu kita letak satu graf garis lurus. Okay. Okay, next. Ini cara yang satu lagi. Okey. Sekarang apa kita buat? Kita refresh. Okay. Kita pergi ke bahagian yang ada segitiga dengan bulatan. Okey. Lepas tu kita pilih yang 3 dot ni. Kita pilih spreadsheet. Okey. Spreadsheet Okey, kita klik spreadsheet. Okay. Kemudian kita akan masukkan nilai X dengan Y. So, -1, -1.
0, 1, 1, 1, kemudian 2, 5. Okay. 4 titik, tapi kali ini kita guna kaedah yang berbeza sedikit. Okay, naik di 1, naik di 1, 0, 1, 1, 1, 2, 5. Boleh juga? Okay. Selepas dah key in 4 set koordinat ni, kita highlight. Okay. Right click. Okay. Create. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita highlight yang 4 set koordinat tu. Right click. Okay, create. Okay. Kemudian kita pilih list of points. Okay, kita pilih list of points. Okay. So, apa yang berlaku adalah, okay. Okay. So, bukan saja di bahagian input, okay, kita dapat 4 koordinat tersebut. Dia juga menghasilkan satu list. Pada masa yang sama, kita juga dapat 4 titik tadi. Okay. So, ada banyak benda yang dah keluar satu kali. Boleh juga? Okay. Sekarang kita type. Okay. 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 Poly. Kurungan. Okay. L1. Okay. L1 maksud dia list 1 lah. Nama untuk list tadi adalah L1. Okay. Fit poly L1. Okay. Kalau nak, kita juga boleh masukkan kuasa dia. Okay. Kuasa dia adalah 3. Okay. Kita enter. Kita juga dapat, okay, graf polinomial yang melalui 4 titik. Okay. Cuba cikgu lihat apa yang berlaku kalau kita silap lah, kita letak kuasa 2. Kan? Kita letak kuasa 2. Okay. Apa yang berlaku? Okay. Oops. Okay, sekejap ni. Okay, saya tak nak spreadsheet lah. Okay. So apa yang berlaku di sini adalah graf polinomial yang terhasil tu dia tak lalu ke 4 titik. Okay. Boleh ya? So, kita tukar dia balik kepada 3. So, kalau punya function tu betul ataupun command tu betul, maka kita memang akan dapat, okay, graf yang melalui ke 4 titik. Boleh juga? Okay, next. Okay. Dan sudah tentu kalau kita tahu apa fungsi dia, kita terus boleh masukkan fungsi kan. Okay. So dalam bab 2, okay, fungsi kuadratik ada banyak benda baru, terutamanya kita explore. Okay, apa kesan coefficient of A, B, C kan terhadap fungsi. So ada 3 bentuk okay, fungsi kuadratik. So dalam ketiga-tiga bentuk tu, apabila perkali untuk contoh A, B, C dalam bentuk arm, bertukar apa kesan terhadap bentuk graf kan. So memang kali ni untuk apa kita panggil dalam silibus KSSM yang baru ni ada banyak benda yang baru kan. Kalau kita guna GeoGebra memang sangat baiklah. Okey, pelajar boleh lihat secara live macam mana di sini
saya akan masukkan fungsi kuadratik seperti berikut. Y sama dengan A X kuasa 2 tambah X tambah C. Enter. Boleh? So memang kita dapat satu graf kuadratik. Cuma ada benda baru yang keluar di sini, iaitu ada A, B, C. Dan yang ini kita panggil sebagai slider. Slider. So apabila kita gerakkan slider ni, kita gerakkan slider ni, bentuk graf tu pun berubah. Apabila A kosong, memanglah kita tak dapat betul fungsi kuadratik. Dan di sini juga boleh lihat ada titik perpuluhan kan. Kalau kita tak nak titik perpuluhan, apa kita buat? Kita klik yang 3 titik ni. Setting. Kita pergi ke bahagian slider. Minimum kita dah set -5, maksimum 5. Sebenarnya cikgu boleh ubah lah. Mungkin cikgu boleh letak -10, maksimum dia 10, increment dia kita nak dia tambah 1-1. So increment dia kita letak 1. Kita pun angkatlah. So sekarang cuba cikgu gerakan slider dia. Sekarang slider dia macam dia akan berhenti dekat 1, 2, 3. Tak macam tadi. Tadi ada titik perpuluhan, sekarang tak ada. Boleh go? Dan kita juga boleh lakukan benda yang sama untuk slider-slider yang lain. Kita pergi ke bahagian setting, slider. Sorry, yang ni masih lagi untuk A. B slider. Minimum -10. Minimum -10. 10. Increment 1. Lepas dah selesai satu, tu kena makan. Saya di bahagian tepi slider ni akan muncul di sata Cartesian ni. Yang B ni masih lagi tak tukar. Setting. So setiap slider ni minimum dia -10, maksimum dia adalah 10. Terpulang kepada cikgu berapa cikgu nak set. So di sini cikgu boleh gerakanlah slider ni. So cikgu boleh lihat di sini apabila kita gerakan B apabila B ni semakin besar kan, dan dia bernilai positif, graf dia macam dia pergi ke sebelah kiri. Apabila dia bernilai negatif, dia pergi ke sebelah kanan. Tetapi dia punya pintasan Y masih lagi sama. Dan seperti yang kita tunjukkan tadi, kita cikgu boleh klik pada 3 dot di atas ni, boleh klik special points. So apabila kita gerakan slider ni automatik,
Semua ni akan berubah. Okey. Dan pada masa yang sama cikgu boleh tunjuk ada kalanya kita tak dapat nilai untuk koordinat A dengan B. A dengan B ni adalah roots lah ataupun punca. Okey. Bila graf ni terapung kan, ataupun apabila B kuasa 2 tolak 4A sini kurang daripada kosong, memang kita akan dapat graf okey, yang tak ada punca nyata kan. Okey. So tak adalah punca-punca dekat sini. Okey. Okey. So memanglah kita boleh gerakan slider ni secara manual kan. Pada masa yang sama, okey. Okey. Nampak tak di tepi setiap slider ni macam ada button play. Okey, cuba kita klik play ni. Okey, sekarang A saja bertukar. So apabila A tukar, kita boleh lihat semakin besar A, okey, graf tu jadi lagi kurus. Okey, apabila nilai A ni positif, okey, kita dapat graf minimum. Kalau A negatif, kita dapat graf maksimum. Okey, kita tak payah gerakan slider tu, dia automatik. Okey. Dia run lah. Okey, mungkin kita boleh stop A. Okey. Okey. Kemudian kita playkan B pula. Bolehlah lihat kesan B terhadap bentuk graf. Okey, kita pause. Okey, kita play. Okey, kita nak bagi laju boleh. Okey. Nak run semua sekali pun boleh. Tapi kalau kita run semua memang kita tak nampak efek setiap satu nilai itu terhadap bentuk graf. Okey. Okey, ada soalan you? Okey. Dan mungkin untuk sebelum saya mengakhiri sebelum hari ini, saya nak tunjuk sikit lah tentang graf fungsi trigonometri. Okey. So saya terus pergi ke cara yang paling senang lah. Okey. So apa yang cikgu boleh buat? Input function, kurungan. Contoh dalam kes ni saya nak lukis graf, okey, cos 2x tambah 1 dari 0 hingga 2 pi. Okey? Boleh juga? So function kurungan cos kurungan 2x. Kita tak boleh type cos 2x, kita mesti letak cos kurungan 2x. Kalau sin kurungan 2x. Okey? Okey, tambah 1 koma. Okey, yang ni nilai x yang minimum, ini nilai x yang maksimum lah, ataupun nilai sudut minimum maksimum. Okey, kita pun enter. Okey, apabila kita enter, okey, kita pun dapatlah okey, graf okey untuk cos 2x tambah 1 bermula dari 0 hingga 2 pi. Okey, cuma masalahnya pada paksi x, okey, dia tunjuk 1, 2, 3, 4, 6 kan? Okey, dan kalau ikutkan yang ni adalah 6.2 lah, 6.24 something kan? Itu nilai 2 pi. Okey. Kalau kita nak jadikan dia dalam unit pi so apa kita buat? Okey. Kita klik okey. Okey, butang gear. Lepas tu kita pilih x axis. Okey, saya harap saya tak laju. Okey, kita pilih yang ada apa kita panggil segitiga dengan bulatan.
Okay, kita klik gear. Okay, pilih x-axis. Okay, kemudian okay, distance. Okay, klik pada distance. Okay, klik arrow. Pilihlah pi over 2. Okay, pi over 2. Lepas tu boleh pangkar. Okay, so dapatlah graf. Okay, yang lebih cantik lah. Iaitu dalam nilai apa tu sudut tu dalam unit. Okay, radian. Dan dalam sebutan pi. Okay, boleh? Okay, now katakan kita nak tukar dia kepada unit apa kita panggil darjah. Okay, darjah. Okay, macam mana tu? Okay, saya refresh. Okay. Yang sama, cuma kali ni okay, di belakang X ni apa saya buat? Okay. Okay. Saya letak simbol sudut dalam darjah. Okay, degree. Okay. Lepas tu saya edit dekat sini kosong dan di belakang ni 360. Okay, kita zoom kan. Okay. Okay. Dia jadi macam ni. Tak berapa cantik kan? Okay, so apa kita buat? Kita right click. Okay, kita pilih okay, X axis, Y axis. Okay, kita pilih okay, contoh okay, 51. Okay, so graf tu macam ni lah. Okay. Kan? Boleh juga. Okay, tapi mungkin kita nak dapat apa tanda yang berbeza dekat sini kan. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita nak tanda lah. Okay, kita klik bahagian segitiga dengan bulatan. Kita pilih okay, dia pergi ke x-axis. Okay, kita klik distance. Okay, pada masa yang sama sebelum kita adjust yang ni pergi ke bahagian unit. Kita pilih darjah. Okay, darjah. Dan mungkin kita dah set dalam selang 30. Kita pun type. So dia tunjuklah okay. 30, 60, 90. Okey, kalau kita tak suka 30, mungkin kita nak 90 kan? Okey, kita edit balik. Bukalah distance tu kepada 90. Okey, sekarang dia tunjuk 90, 180, 270, 360. Okey. Okey, jadi sekarang dah masa pukul 3.41. Okey. Saya rasa kalau saya sambung sambung pun nanti cikgu pun benar kan. So, mungkin tak dapat terima Okey, jadi saya akan tamatkanlah sesi kita untuk hari ini di sini. Kalau ada apa-apa soalan cikgu boleh tanya. Okey, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak dapat jawab cikgu Liu dia sebenarnya saya pun belajar tentang GeoGebra daripada Cikgu Liu. Dia boleh tolong jawablah untuk saya. Okey cikgu, ada apa-apa soalan? Okey. So memang saya ada sediakan nota. Okey. So cikgu boleh download lah download nota tu. Okey, dalam melalui link link ni. Okay. So adalah maklumat yang basic tentang apa yang kita belajar hari ini. Okay.
Okey, sama-sama Cikgu Farah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Sebenarnya tak ada orang tanya soalan pun. Okey, kalau tak ada soalan, okey, saya ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu atas kerjasama yang diberikan dan saya minta maaf lah atas sebarang apa kita panggil kesilapan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian saya pada hari ini. Dan kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan tentang GeoGebra, cikgu boleh saya ataupun Cikgu Liu lah. Kami sedia membantu cikgu-cikgu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Chan untuk memberi kepercayaan terhadap saya untuk jalankan bengkel untuk hari ini. Okey. So sekian, terima kasih. Okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Chan. Okey, terima kasih kepada Encik Tesikan dengan Mr. Liu. Okey, kawan-kawan tak ada soalan kan? Jika tak ada soalan, sekarang saya sebutkan si PAS PPT Puan Aswani untuk bagi ucapan sikit. Puan Aswani. Puan Aswani ada ke tak? Ada. Okey. Okey. Saya nak ambil masa sekejap saja. Boleh dengar suara saya ya? Chan, boleh dengar suara saya, Chan? Boleh dengar. Boleh. Belum Chan kongsikan link untuk SPL KPM untuk kehadiran. Saya sedikit nak ambil masa. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panitia matematik tambahan, terutamanya Cikgu Chan Miko. Selain daripada itu, penceramah kita Encik Desikan, Encik Liu, terima kasih banyak-banyak. Tahniah juga kepada semua guru-guru yang dapat hadir hari ini, 40 lebih daripada 45. Tahniah, terima kasih. Saya harapkan apa yang kita kongsikan hari ini dapat menambah ilmu cikgu, idea. Kalau tak dapat sepenuhnya pun sekurang-kurangnya kita dapat idea. Jadi bila kita explore sendiri nanti kita mungkin lebih faham. Dan bagus dekat sini kita boleh tanya apa-apa masalah kepada Cikgu Desikan ataupun Cikgu Liu. Ya, kita buat perkongsian. Okey. Itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih dan tahniah. Sikit lagi. Untuk dalam masa terdekat nanti semua guru-guru akan diminta untuk membuat, nanti kita nak buka sekolah kan, tak silap saya minggu 24 hari bulan, terutamanya yang mengajar tingkatan 5 akan terlibat secara langsung, dan mungkin juga cikgu yang guru-guru lain akan diminta membantu. Perlu membuat sedikit semakan dan penyusunan semula rancangan pengajaran tahunan. Guru-guru dikendaki membuat, semakan dan menyusun semula rancangan pengajaran tahunan. Disebabkan PKP, jadi mungkin ada berlaku perlu buat perubahan, penambahbaikan berdasarkan apa rancangan pengajaran tahunan yang kita dah rancang pada awal tahun. Jadi saya rasa dan saya berharap cikgu-cikgu bersedialah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Chan. Sekali lagi terima kasih Cikgu Desikan, Cikgu Liu, guru-guru semua terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Puan Aswani. Okey, cikgu sekarang boleh isi dua link ini sekali lah. Jika sudah boleh isi, then boleh leave lah kan Encik Desikan. Ya, boleh. Dan satu lagi sesi untuk hari ini memang dirakam lah. Nanti Cikgu Chan mungkin dia upload dalam YouTube ke, dia akan bagi link lah, link untuk video. Jadi cikgu boleh tengok balik lah. Saya akan bagi link video sekali dengan link tadi lah, link yang nota tadi lah. Saya akan masuk dalam grup kita lah, grup MS kita. Okey. Terima kasih Cikgu Chan. Okay, terima kasih Encik Desikan. Terima kasih semua guru yang sudi hadir untuk bengkel ini ya. Okay, oleh itu cikgu sudah isi dua link ke, dan boleh leave lah. Terima kasih.